Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa keluar. Semua harus beli. Dari Malaysia mau dari Indonesia. Minyak goreng itu adalah Indonesia produsen nomor 1 dunia. Indonesia 58. Sebagian Malaysia dari kita. Berarti 60% kita. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai. Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras. Itu kan, penduduk Malaysia ni berbaris berjam-jam nak dapatkan bekalan beras. Satu tu, rupanya maju-maju Malaysia ni parut dia mengharapkan Indonesia. Ini saya nak bagi tahulah. Itu sebab Malaysia minta. Bukan sengaja minta, bukan kami lapar tak. Kami beras cukup. Itu jumlah. Dalam dunia geopolitik yang semakin tegang, Malaysia kini berada di tengah-tengah persaingan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China. Sebagai sebuah negara kecil di Asia Tenggara, bagaimana Malaysia boleh menjadi begitu penting? Jawapannya terletak pada kedudukan dan kekayaan sumber. Oh hai, halo, hai semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, berpikiran positif dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke, nah di sini ada suatu pernyataan daripada Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Prabowo mengenai dia katakan negara kita ini kaya, sangat kaya, tapi masih kalah dengan negara tetangga. Nah, oke, so itu nanti kita bahas ya. Dan ada juga isu tentang impor beras baru-baru ini yang akan di stop impor beras ke luar negara lainnya ya, sampai negara-negara itu akan mengemis kepada negara Indonesia katanya. So di sini tidak jadi akan diimpor ke Malaysia, ke Thailand, ke negara-negara lain. Tapi di satu sisi ya sudah di stop pun, tapi negara kita ini pun masih langka ya. Beras itu ada juga di beberapa daerah itu masih tidak ada stoknya. Oke, nanti kita akan jawab ya menurut apa yang saya tahu. Dan saya tengok juga ekonomi Malaysia ini bahkan tahun ini pun menguat ya. Oke, kita dengarkan nanti apa penjelasannya. So pastikan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Oke, dan jangan lupa ya teman-teman, nanti di video ini saya akan ada masukkan beberapa link Shopee. So kalau kalian mau tertarik beberapa produk dekat bawah tuh, kalian boleh check out lah, gunakan link itu ya. Oke, bantu support ya. Oke, terima kasih. Kita ke videonya. Jom. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kaya bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli. Dari Malaysia mau dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contohnya nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro, tapi dia nggak punya batu bara. Iya ya. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia makam. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Karyawan paling 5-10, tapi keuntungannya Tak gede. percaya. Walaupun lebih tinggi ya. Iya, kan ya. dia trading. Dia cuma beli perusahaan dia. Misalnya dia bikin PT, itu cuma website, orang luar negeri beli sama dia, udah dia tinggal order di Indonesia, Indonesia kirim direct ke China misalnya. Minyak goreng itu adalah Indonesia produsen nomor 1 dunia. Masih ingat 3 tahun 4 tahun yang lalu langka? Tidak ada minyak goreng. Masih ingat kan? Ya. Padahal kita produsen terbesar dunia. Nih, aku berdiri ya. Ya. Indonesia 58. Sebagian Malaysia dari kita. Berarti 60% kita kuasai dunia. Minyak goreng. Tetapi minyak gorengnya langka. Iya. Why? Coba cari satu. Tapi katanya negara anomali kaya itu. ya. Artinya berlaku hukum pasar seluruh dunia kecuali Indonesia. Nah, itu aku kecualikan Indonesia. Minyak goreng saja langka, padahal kita mensuplai negara lain. Iya kan? Berarti gugur itu teori-teori pakar yang selalu berbicara bahwa ya hukum pasar dia masih perlu belajar di lapangan. Makanya jangan di kamar terus baca buku.
Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR, yang saya beri nama Serakah Nomex. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka. Siapa sih yang bikin BBM di Indonesia itu sering banget langka? Kalau ada BBM oplosan, sampai ada yang mengkorupsi BBM. Apa jangan-jangan Pertamina pelakunya? Nah, menurut sumber yang kutemukan, penyebab masalah BBM di negara kita ini salah satunya karena ada oknum yang bermain curang untuk kepentingannya sendiri, atau biasa orang menyebutnya mafia migas. Oke teman-teman, nah video yang pertama tadi dikatakannya negara Indonesia itu negara yang kaya, tapi ya itulah mungkin menurut saya tapi tidak dikelola dengan baik. Katanya tadi ada diambil contohnya Singapura, negara yang kecil saja pun dia mengambil bahan mentahnya itu daripada Indonesia dan mereka jual lagi kepada negara-negara lain. Kenapa tak negara-negara lain itu macam China ataupun Amerika langsung ambil daripada Indonesia? Kenapa kan? Mungkin adanya ketidakpercayaan atau ada urusan yang lain-lainnya. Makanya tidak ambil langsung direct ke Indonesia ya, harus ke Singapura. Pandai ya Singapura. Nah, mungkin itu dia disebabkan mereka itu jadi kaya ya. Oke, nah satu lagi kenapa Indonesia tak kaya? Disebabkan bukan Indonesia tak kaya ya, negaranya kaya tapi orang-orangnya itu banyak juga ya masih golongan menengah ke bawah ya dan tidak dibantu oleh pemerintah. Oke, nah diakibatkan satu, korupsi. Nah, itu jelas-jelas lagi kan. Orang-orang yang berkepentingan mengambil hak-hak itu tadi masuk kantong sendiri, seharusnya kepada negara, tapi uangnya dimasukkan di pocket dia sendiri. Nah, itulah jadi ada juga kan pihak-pihak tertentu lah ini yang mengambil, sudah ditangkap pun banyak yang korupsi kan, ada lagi tangkap, ada lagi. Itulah yang membuat negara kita itu tak maju-maju ya, jelas saya katakan memang inilah yang terjadi di lapangan ya. Oke teman-teman, nah satu lagi yang saya tengokkan, Indonesia ini semuanya ada, contohnya batu bara, nikel ya, kelapa sawit, apa semuanya kan, tapi tak pandai memproduksi ya bahan mentah daripada Indonesia dijual kepada negara lain, lepas tu diolah ke negara lain dan negara lain itu menjual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal. Nah, itulah di situ merugikan sekali ya kan. Seharusnya kalau Indonesia kaya ada hasil-hasil bumi diproduksi di sendiri, jadi dijual ke pasaran gitu ya, ataupun dia akan import lagi dengan harga yang mahal. Tapi itu tadi ya kurang pintar mengelola. Mungkin kalau kalian ada tanggapan lain berikan komentarnya. Nah, di sini juga saya ada tengokkan tentang viral tentang beras lagi. Lalap ini beras ya. Hari-hari tentang beras ya. Beras habis, solusinya bukan wadidaw ya, kerja. Oke, nah di sini ada berita daripada Astro Awani ya, media Malaysia memberitakan pemerintah Indonesia tegaskan semula larangan impor beras. Dan di sini komentarnya banyaklah orang Indonesia ini ya. Katanya jangan impor ke Malaysia beras daripada Indonesia ya. Dan ada juga Menteri Indonesia mengatakan negara-negara lain ya, termasuk juga Malaysia itu mengemis ya, minta beras daripada Indonesia. Sedangkan di sini pun saya tengok tak pernah pun saya jumpa beras daripada Indonesia. Kalau korang ada ke makan beras daripada Indonesia yang dijual di Malaysia ini? Mungkin ada? Kalian dulu komen ya. Kita dengarkan beritanya bagaimana. Cium.
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya mempercepat usaha mencapai keterjaminan beras negara dan menghentikan sebarang aktiviti import yang melanggar dasar kerajaan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkata demikian pada Isnin susulan penemuan 250 tan beras yang memasuki Sabang Aceh secara haram. Terima kasih. Katanya Presiden Prabowo Subianto menegaskan import adalah dilarang kerana Indonesia mempunyai bekalan yang mencukupi. Ujar Andi, pemerintah akan menghalang sebarang cubaan membawa masuk beras khususnya melalui saluran tidak sah. Tegas beliau, Indonesia tidak mempunyai alasan untuk mengimport beras sambil merujuk kepada stok nasional yang kukuh dan unjuran pengeluaran 2025 sebanyak 34.77 juta tan berdasarkan data statistik Indonesia. Dakwa beliau, larangan import itu menyumbang kepada penurunan harga beras global dan menyatakan beras dari Vietnam dan Thailand menjadi lebih murah kerana langkah yang diambil Indonesia. Tidak ada ingin negara tetangga dan seluruh dunia Indonesia swasembada. Kenapa? Ini adalah pasarnya. Thailand tidak bahagia, Vietnam tidak bahagia, Kamboja tidak bahagia, Pakistan tidak bahagia, India tidak bahagia. Kenapa? Indonesia menyetop impor mendadak. Dan presiden kita bangga, aku dampingi beliau. Kamboja ketemu, kemudian Thailand, Vietnam, bisa enggak? Dikit saja. Dia minta, aku dengar langsung 250.000 ton. Aku ditanya Bapak Presiden, Pak Mentan, kasihan tuh. Dia mau minta-minta. Setelah bergeser Pak Presiden izin, 1 liter pun itu kehormatan bangsa. 1 liter saja masuk, itu terganggu secara politik di Indonesia. Aku bukan orang politik. Langsung. Dia bilang, kalau begitu kamu jangan hadir ya kalau protokol. Oh iya siap Pak. Aku menghindar. Sekarang tidak impor. Satu-satu kita selesaikan. Kami sangat yakin Bapak Presiden bukan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras. Baru sekejap tadi saya lihat satu konten lah daripada akaun satu Indonesia. Mahub ke apa kau? Mengatakan Menteri Pertanian mereka Amran telah menghentikan ekspor beras ke Malaysia. Tak tahulah ke negara lain dia ada ekspor kita tak tahulah. Tapi ke Malaysia dia ada stop atas alasan untuk mempercukupi bekalan beras di negara mereka. Sebab apa? Negara mereka beras mahal. Jadi kesian penduduk-penduduk bawah ni terpaksa membeli beras yang mahal. Itu satu tindakan yang terpuji lah. Saya memang sokong kalau yang itu. Tapi apa yang saya tak roma, ni saya nak bagi tahu ni. Cuba kita dengar video tu sampai habis. Baru kita faham. Konten tu dibuat ke orang lain pula. Mengatakan penduduk Malaysia ni berbaris berjam-jam nak dapatkan bekalan beras. Satu. Yang kedua, mall-mall semua kosong. Kosong, tak ada boreh. Agak boreh kosong. Akibat daripada itu sebab dia kata Malaysia beria minta Indonesia ni buat patah beras ke Malaysia untuk Malaysia Bali. Dia kata rupanya maju-maju Malaysia ni parut dia mengharapkan Indonesia. Ni saya nak bagi tahulah. Pada yang buat konten tu, kalau kita nak buat konten, nak buat berita, nak buat fakta, biar betul, baru kita faham. Baru orang mendengar ni tahu. Saya nak bagi tahulah. Malaysia import boreh bukan hanya di Indonesia. Cuba tengok laporan atas ni. Pada sampai September 2024, ini laporan kementerian ni. Kan? Kita dah import 1,358,718 tan boreh daripada beberapa negara termasuk Thailand, Vietnam, Pakistan, Kamboja, India, Taiwan, Korea Selatan, Jepun, Myanmar dan Sepanyol selain daripada Indonesia. Spanyol pun ada boreh tak? Kan? Tu sebab kita bercakap dengan fakta. Yang kedua pula, saya nak beritahu fakta je, tengok bawah pula. Kan? Daripada jumlah itu kita tengok negara mana paling banyak ekspor boreh ke Malaysia. Vietnam. Lepas tu baru Pakistan, baru Thailand, baru India, Kamboja, Myanmar, Korea bawah 1,000 tan. Kan? Taiwan semua ni. Indonesia baru 13 tan. Itu yang dia wawarkan benar tu. Kan? Tu sebab Malaysia ni, rakyat Malaysia bercakap atas fakta. Bukan bercakap sekadar omong kosong. Ini laporan yang kita terima daripada berita harian online ni. Sebab apa? Ini laporan kementerian. Bukan kami sengaja ada-ada.
Jadi harap faham. Malaysia, Cuma Vietnam, rakyat kaya Malaysia ni nak Pakistan, bantu Indonesia Thailand, memperkukuhkan ekonomi India, dengan membeli beras Kamboja, mereka, mengurangi Myanmar, daripada negara lain. Korea, Jadi dalam Taiwan. masa sama membantu Nusa Paling ASEAN kelas, ini ya? balik. Membantu jiran. Itu sebab Malaysia minta. Bukan sengaja minta, bukan kami lapar, tak. Kami beras cukup. Itu jumlah itu 60% daripada bekalan itu 100% bekalan beras tempatan, 60% adalah daripada petani Malaysia. Ini kami import ni cuma 40%. Jadi di mana kami lapar? Follow my TikTok, like, komen dan Memancarkan kemewahan, muncul pemandangan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Antrean panjang mengular di depan toko grosir. Ratusan warga berdiri berjam-jam hanya untuk membeli satu komoditas yang dulu sangat mudah ditemukan, beras. Rak-rak pasar kini kosong. Harga beras melonjak 2 kali lipat hanya dalam hitungan minggu. Di media sosial, warga menumpahkan keluhan, kebingungan, dan kemarahan. Sementara di televisi, wajah-wajah cemas para ibu rumah tangga dan pedagang kecil memenuhi layar. Hanya buat konten syok sendiri tanpa tahu kebenarannya apa yang betul terjadi ya. Nah, kalau di Malaysia ini kan ada undang-undangnya, tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax. Kalau di sana tak ada ya, banyak sekali berita-berita hoax yang bersebaran di luar sana. Contohnya korang tengok sendiri lah kan, dekat media sosial berlambak. Nah, kalau di Malaysia ini semuanya kita memang kena berdasarkan dengan fakta kan. Nah, kalau tidak boleh kena nanti. Okey, so itulah yang membuat mereka itu suka-suka hati membuat berita tentang Malaysia ya. Malaysia kekurangan beras lah katanya, mengemis minta pasokan daripada Indonesia ya. Padahal faktanya Indonesia pun kurang lah kan mengasih berasnya ke sini, hanya 13 tan saja tadi. Padahal negara-negara lain pun tak ada pun sebising mana kan. Tadi contohnya Vietnam yang paling banyak ya. Apa tadi, India, Thailand dan negara-negara lain. Tapi itulah ya. Okey, bagaimana menurut kalian? Silakan berikan komentarnya. Okey, nah di sini ada satu lagi, kita tambahkan satu video ini ya, teman-teman. Malaysia jadi rebutan kuasa dunia. Dalam dunia geopolitik yang semakin tegang, Malaysia kini berada di tengah-tengah persaingan dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China. Sebagai sebuah negara kecil di Asia Tenggara, bagaimana Malaysia boleh menjadi begitu penting? Jawapannya terletak pada kedudukan dan kekayaan sumber. Terletak di Selat Melaka, di mana terdapat laluan perdagangan yang mengendalikan lebih 94,000 kapal dagang setiap tahun. Ini menjadikan Malaysia sebagai pintu masuk yang sangat penting bagi logistik global. Tambahan pula, pelaburan bernilai berbilion dolar dalam teknologi dan AI dari Microsoft, Nvidia dan ByteDance menjadikan Malaysia sebagai hub digital baru Asia. Dalam suasana persaingan Amerika Syarikat dan China, Malaysia lebih berminat mengekalkan pendirian berkecuali dengan memanfaatkan peluang dari kedua-dua belah pihak tanpa terikat pada blok tertentu. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa dua kuasa besar dunia bersaing sengit untuk mendapatkan Malaysia sebagai rakan strategik mereka. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Dalam persaingan teknologi global, siapa yang menguasai kecerdasan buatan ataupun AI dan chip semikonduktor akan menguasai masa depan. Inilah sebab utama kenapa Malaysia menjadi fokus utama pelaburan dan pengaruh oleh dua kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat dan China. Sepanjang 2024 hingga 2025, Malaysia telah menyaksikan lonjakan luar biasa dalam pelaburan teknologi yang berimpak tinggi. Microsoft, Google dan ByteDance masing-masing mengumumkan pelaburan bernilai berbilion dolar untuk membina pusat data dan infrastruktur AI di Malaysia. Projek terbesar yang mendapat perhatian antarabangsa ialah kerjasama antara YTL dan Nvidia di Johor dengan nilai pelaburan melebihi 4.3 bilion dolar Amerika Syarikat. Projek ini bakal membina superkomputer AI berkuasa solar pertama di rantau ini, selain melatih model bahasa besar LLM berbahasa Melayu dengan menjadikan Malaysia antara negara terawal di Asia Tenggara yang memiliki keupayaan AI tersendiri. Tetapi kenapa semua ini penting? Dalam konteks global, Amerika Syarikat kini menjalankan strategi yang dikenali sebagai friendshoring
iaitu mengalihkan pengeluaran teknologi kritikal dan rantaian bekalan dari China ke negara-negara yang dianggap lebih stabil, bebas dan dipercayai. Malaysia dengan kestabilan politik yang relatif dan kedudukan ekonomi yang kompetitif muncul sebagai calon yang ideal. Pelabur-pelabur Amerika Syarikat sedang melihat Malaysia sebagai pintu masuk untuk mengukuhkan rantai bekalan semikonduktor di Asia tanpa perlu bergantung pada China atau Taiwan. Namun China juga tidak berdiam diri. Mereka melihat Malaysia sebagai salah satu negara ASEAN yang paling penting dalam strategi perluasan pengaruh serantau mereka. Malaysia bukan sahaja menawarkan tenaga kerja mahir dan infrastruktur teknologi yang semakin matang, tetapi juga kedudukan geopolitik yang amat strategik, terutama dalam perdagangan AI, data dan peranti pintar masa hadapan. Kedua-dua kuasa ini tahu Malaysia adalah tapak strategik dalam perebutan kuasa teknologi global. Dan yang lebih menarik, Malaysia sedang memanfaatkan peluang ini untuk meraih pelaburan besar tanpa berpihak mutlak kepada mana-mana pihak. Sementara pelaburan teknologi terus masuk, Malaysia kini juga berada di tengah-tengah satu lagi medan pertempuran senyap, iaitu perang chip AI antara dua kuasa besar ini. Jika pelaburan dianggap sebagai senjata yang lembut, maka chip semikonduktor, terutama chip AI seperti Nvidia H100 dan B200 adalah senjata sebenar yang sedang digunakan dalam peperangan teknologi ini. Untuk rekod, Amerika Syarikat telah mula mengenakan kawalan ekspor ke atas chip-chip AI ke China sejak 2022. Sekatan ini adalah bertujuan untuk menghalang China daripada membangunkan model AI yang berupaya digunakan untuk tujuan ketenteraan dan keselamatan cyber. Namun, hasil laporan terbaru mendedahkan satu laluan pintas yang semakin popular, iaitu menggunakan Malaysia sebagai transit. Menurut laporan The Wall Street Journal, beberapa syarikat China dipercayai menggunakan pusat data di Malaysia malah membawa masuk chip AI bernilai jutaan dolar secara fizikal melalui pelbagai saluran. Dalam satu kes, jurutera dari Shenzhen membawa lebih 80 terabyte data ke Malaysia menggunakan hard disk secara manual bertujuan untuk melatih model AI di pusat data tempatan. Laporan ini telah menggemparkan dunia di mana menunjukkan bahawa Malaysia secara tidak langsung telah masuk ke dalam zon konflik teknologi Amerika Syarikat dan China. Sebagai reaksi, kerajaan Malaysia bertindak balas dengan memperkenalkan satu arahan khas pada 14 Julai 2025. Dalam arahan ini, semua chip AI berasaskan teknologi Amerika Syarikat yang ingin diekspor, dihantar semula atau ditransit melalui Malaysia kini memerlukan permit khas selama 30 hari di bawah Akta Perdagangan Strategik. Ini menandakan langkah tegas Malaysia untuk membendung eksploitasi oleh pihak luar dan dalam pada masa yang sama memastikan hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat kekal kuat. Namun, ini tidak boleh dilihat sebagai soal permit semata-mata. Amerika Syarikat kini sedang memerhati sama ada Malaysia benar-benar mampu menguatkuasakan peraturan ini dengan berkesan. Malah ada laporan bahawa Malaysia sedang disiasat oleh pegawai perdagangan Amerika Syarikat kerana kemungkinan berlaku ketirisan ekspor chip AI yang melanggar sekatan mereka ke atas China. China pula terus mendekati Malaysia secara diplomatik dan ekonomi, bukan hanya untuk melabur sahaja, tetapi juga untuk memastikan Malaysia kekal terbuka dan mesra terhadap mereka. Dalam dunia yang semakin terbahagi antara blok barat dan timur, Malaysia dilihat memilih jalan tengah dengan tidak berpihak kepada sesiapa tapi bekerjasama dengan semua. Sebenarnya, pendekatan ini bukan perkara yang baru tetapi sudah berlaku sejak beberapa dekad lalu di mana Malaysia terkenal sebagai negara yang mengamalkan dasar berkecuali aktif. Perdana Menteri menegaskan bahawa tiada siapa boleh memaksa Malaysia memilih antara Amerika Syarikat atau China, malah menyatakan bahawa Malaysia akan terus bekerjasama dengan kedua-duanya selagi ia memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Kenyataan ini dibuat ketika tekanan dari kedua-dua kuasa semakin meningkat, baik dari segi ekonomi, perdagangan maupun keselamatan teknologi. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia dengan nilai dagangan dua hala mencecah lebih 212 bilion dolar Amerika Syarikat pada 2024. Dalam lawatan Presiden Xi Jinping ke Malaysia pada April 2025, sebanyak 31 perjanjian telah ditandatangani yang melibatkan sektor teknologi, tenaga, pelaburan strategik dan keselamatan makanan. China juga terus memperkukuh pengaruhnya di rantau ASEAN dan Malaysia dilihat sebagai pintu masuk utama dalam agenda tersebut. Namun begitu, hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat juga terus berkembang. Selain pelaburan teknologi gergasi seperti Microsoft dan Google, kerjasama dalam bidang keselamatan dan pertahanan turut dipertingkatkan.
Malaysia menjalankan latihan ketenteraan bersama Amerika Syarikat dalam konteks keselamatan maritim di Laut Cina Selatan, di mana ia menunjukkan bahawa hubungan dua hala ini juga berkait rapat dengan geopolitik serantau. Secara mudah, Malaysia sedang bermain di dua gelanggang sekaligus. Walaupun ia satu diplomasi yang rumit, tetapi jika dimainkan dengan betul, ia mampu memberi kelebihan yang luar biasa. Ada yang melihat Malaysia sekadar ikut angin atau tumpang kuasa, tetapi sebenarnya Malaysia sedang memposisikan diri sebagai penimbang kuasa yang diperlukan oleh kedua-dua pihak. Walaupun strategi ini berisiko, tapi jika ia berjaya dikawal, Malaysia boleh kekal bebas, berdaulat dan mendapat manfaat maksimum daripada kedua-dua pihak. Di tengah-tengah pelaburan dan kerjasama teknologi, Malaysia kini juga berhadapan dengan satu cabaran besar, iaitu tekanan tarif perdagangan daripada Amerika Syarikat. Dalam rundingan perdagangan dua hala sebelum ini, Washington pada awalnya mencadangkan untuk mengenakan tarif setinggi 25% ke atas beberapa kategori ekspor dari Malaysia. Namun, pada 1 Ogos 2025, menyaksikan Amerika Syarikat menetapkan kadar tarif muktamad sebanyak 19% bagi Malaysia, iaitu sama seperti kadar yang dikenakan ke atas Thailand, Indonesia dan Filipina. Malaysia sebelum ini telah berusaha keras untuk mendapatkan kadar tarif paling rendah, dan kejayaan mencapai kadar 19% dianggap sebagai satu kompromi yang munasabah dalam situasi geopolitik semasa. Tetapi kenapa tarif ini sangat penting bagi Malaysia? Sektor elektrik dan elektronik menyumbang sekitar 40% daripada jumlah ekspor Malaysia dan hampir separuh daripadanya diekspor ke Amerika dan pasaran Eropah. Jika tarif 25% dikenakan, secara jelas ini akan memberi kesan besar kepada syarikat-syarikat tempatan, terutama yang menjadi vendor kepada jenama global seperti Intel, AMD dan Apple. China pula melihat tekanan tarif ini sebagai peluang untuk memperkukuh lagi hubungan ekonomi mereka dengan Malaysia. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, China telah menawarkan pakej pelaburan tambahan dan insentif ekspor kepada Malaysia, termasuk akses pasaran, jaminan pembelian dan pemindahan teknologi sebagai alternatif kepada tekanan dari Amerika Syarikat. Dalam erti kata lain, Malaysia kini berada dalam kedudukan tawar-menawar yang sangat tinggi bersama juga dengan risikonya. Satu lagi sebab utama kenapa Amerika Syarikat dan China begitu berminat dengan Malaysia ialah lokasi strategiknya yang terletak di tengah laluan paling penting di dunia, iaitu Selat Melaka. Selat Melaka adalah salah satu laluan perdagangan paling sibuk di dunia dengan hampir 94,000 kapal transit setiap tahun. Ia mengangkut kira-kira 25% daripada jumlah perdagangan global serta menyumbang sekitar 30% hingga 36% daripada jumlah minyak yang diangkut secara maritim di seluruh dunia. Sekiranya berlaku ketegangan di Selat Taiwan atau Laut Cina Selatan, Selat Melaka menjadi laluan alternatif dan penyelamat kepada ekonomi global. Amerika Syarikat yang mahu memastikan kebebasan pelayaran dan kestabilan di rantau ini terus mengukuhkan kerjasama keselamatan maritim dengan Malaysia. Manakala China pula bergantung kepada Selat Melaka untuk mengangkut tenaga dan barang dagangan, di mana menjadikan Malaysia sebagai penjaga tidak rasmi untuk pintu masuk ke laluan laut terpenting dunia. Malah, dalam inisiatif Belt and Road oleh China, Malaysia adalah antara negara utama yang menyokong projek pelabuhan, rel dan logistik maritim. Sebenarnya, siapa yang boleh kawal Selat Melaka, ia akan berjaya mengawal nadi perdagangan Asia, dan Malaysia berdiri tepat di tengah-tengahnya. Malaysia mungkin kecil dari segi saiz, tetapi kedudukannya sangat besar dalam percaturan dunia. Amerika Syarikat dan China kedua-duanya memerlukan Malaysia untuk ekonomi, keselamatan dan masa depan teknologi mereka. Cabarannya kini ialah bagaimana Malaysia bijak mengambil peluang dan tidak terperangkap dalam permainan dua kuasa besar ini. Oke teman-teman, nah cukup jelas ya tadi itu daripada channel APHD channel. Korang boleh tengoklah di situ banyak sekali info-info yang sangat berguna, baik ya tentang Malaysia, ada juga tentang negara-negara lain dan juga global dunia ya. Nah, tadi sudah dijelaskan Malaysia jadi rebutan kuasa dunia ya antara negara-negara besar ya. Macam China dan juga Amerika. Wow, luar biasa. Padahal Malaysia ini ya negara kecil lah, macam diorang katakan, negara yang taklah kaya. Padahal tapi maju. Kaya itu bukan hanya daripada sumber kekayaan alam saja ya, tapi bagaimana mereka mengelolanya dengan bagus, bagaimana mereka itu menunjukkan
Walaupun negara tak sebesar negara kita, tapi mereka boleh dipandang dan jadi rebutan negara dunia. Itulah ya kan. Oke teman-teman, so itu tadi sudah dijelaskan sangat-sangat jelas. Kalau kalian ada pandangan lain, pendapat lain, boleh berikan komentarnya dekat comment section di bawah.